Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di channel Azaman Sulaiman. Channel yang akan membicarakan soal hitam dan putih kehidupan. Selamat datang dan jutaan terima kasih dari saya yang kedua ini. Untuk siaran kali ini, melalui segmen isu semasa, sudah pasti berkisar di segi politik, saya akan membicarakan mengenai Zaid bertindak gantung dan pecat ahlinya. Jadi jom sama-sama kita ikuti kupasannya. Tapi sebelum ini, kita ikuti dulu intro channel dan penerangan ringkas mengenai channel ini bagi kawan-kawan yang baru singgah di sini. Jom. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan masih setia di sini untuk menemani saya. Apa khabar kawan-kawan semua? Saya amat berharap dan berdoa agar kita sentiasa berada dalam keadaan sehat, sejahtera hendaknya. Semoga kita juga berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla dan dipermudahkan segala urusan kita baik untuk dunia maupun akhirat. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Bagi kawan-kawan yang baru singgah di sini, channel ini akan membicarakan mengenai hitam dan putih kehidupan melalui beberapa segmen seperti isu semasa, sketsa kehidupan, seni dan budaya, my inside story dan lain-lain. InsyaAllah, segmen lain akan saya pindahkan dari channel ini nanti. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti citra politik ini. Jom kita ikutinya. Jom kita ikuti kupasan politik ini yang berjudul Zaid bertindak, pecat dan gantung ahlinya. Adakah Zaid juga bersalah? Nampaknya apabila Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan barisan kepimpinan MKT UMNO mula bertindak memecat dan menggantung ahli UMNO, maka kedengaranlah suara sumbang yang mempersoalkan tindakan itu. Adakah memang Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dan kepimpinan MKT yang bersalah? Adakah mereka yang dikenakan tindakan itu langsung tidak pernah melakukan kesalahan? Mungkinkah mereka semua putih dan bersih? Dan Zaid dan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan kepimpinan MKT saja yang syok-syok bertindak memecat dan menggantung mereka. Diharap mereka-mereka yang mempertikaikan keputusan MKT itu duduk dan bermuhasabahlah diri. Renunglah selama 4 tahun kebelakangan ini. Adakah sikap dan tindakan mereka itu membantu mengukuhkan parti atau cuba mencari kepentingan diri? Bukan saja ahli UMNO, malah semua orang dapat melihat mereka yang menjadi kluster menteri tidak pernah menghormati Datuk Seri Dr. Presiden dan kepimpinan MKT lain.
Malah keputusan yang dibuat oleh MKT dipandang sepi oleh mereka yang bergelar menteri. Adakah tindakan itu tidak salah? Datuk Seri Hishamuddin mempertikaikan perkhianatan apakah yang beliau lakukan. Adakah beliau lupa siapa yang membawa lari 16 ahli Parlimen UMNO menyertai bersatu selepas PRU 14 itu dulu? Siapa yang bertanggungjawab berkempen mengatur di kalangan pemimpin UMNO Sabah supaya keluar UMNO dan masuk bersatu? Siapa pula yang mendapatkan SD untuk menyokong Tan Sri Mahyudin Yassin menjadi PM selepas PRU 15? Malah siapa yang berbohong kepada Premier Sarawak yang mengatakan bahawa UMNO turut menyokong Tan Sri Mahyudin Yassin sebagai PM? Semua yang dinyatakan di atas adalah rahsia yang bukan lagi menjadi rahsia. Semua orang tahu itu. Adakah semua tindakan itu tidak mengkhianati UMNO? Begitu juga Tan Sri Noh Omar. Benar-benar ikhlas dalam perjuangan. Adakah semasa PRU 15 apabila beliau tidak dicalonkan, beliau tidak sabotaj calon yang bertanding, calon UMNO yang bertanding? UMNO mencalonkan Ketua Wanita UMNO bahagian Tanjung Karang, Datuk Hajah Habibah, yang sebelum ini pernah berkempen untuk beliau. Tapi mengapa tergamak beliau mensabotajnya? Adakah tindakan mensabotaj calon UMNO itu bukan satu pengkhianatan? Datuk Seri Ismail Sabri, KJ dan Tan Sri Noh Omar mempertikaikan proses pergantungan dan pemecatan. Adakah mereka yang bergelar pemimpin UMNO itu telah merujuk perlembagaan parti mereka sebelum mengeluarkan kenyataan? Berdasarkan perlembagaan UMNO, MKT mempunyai kuasa memecat ahli yang melakukan salah laku termasuk melanggar perlembagaan parti dan tata etika seperti yang diperuntukkan di bawah fasal 20.9 Perlembagaan UMNO. Malah dengan kuasa yang ada, MKT juga berkuasa dan dibenarkan oleh Perlembagaan UMNO untuk membuat apa-apa keputusan tanpa dibawa ke lembaga disiplin UMNO. Jadi, berdasarkan perlembagaan parti, terimalah keputusan ini dengan tenang. Jangan protes sekiranya tidak mempunyai pengikut yang ramai yang boleh menggugat parti. Kaji tengok berapa ramai di kalangan pengikut kita yang sanggup membela kita. Jangan terikut-ikut dengan tarian gendang yang dimainkan oleh pemimpin parti lain, khususnya Bersatu, yang hanya ingin melihat kecelaruan berlaku dalam UMNO. Harus diakui bahawa isu pemecatan dan pergantungan ini berkait rapat dengan pemimpin UMNO yang berkiblatkan kesetiaan kepada pemimpin Bersatu. Jadi bertenanglah dan bermuhasabah diri. Jangan terus merosakkan diri jika ada niat ingin kembali bersama UMNO suatu masa nanti. Alhamdulillah, begitulah pembicaraan mengenai politik dalam segmen isu semasa kali ini. Pembicaraan politik di channel ini tidaklah sama dengan channel-channel politik yang lain.
Di sini saya akan mengulas isu-isu politik dari persepsi saya berdasarkan pengalaman saya menjadi aktivis dan penulis buku politik dulu. Persoalannya kini, mengapa mereka yang dipecat dan digantung terus memukul gendang raya dan cuba menegakkan benang yang basah? Sekiranya mereka tidak bersalah dan melanggar etika parti, adakah mereka akan digantung dan dipecat dari parti? Masalahnya, ketika mereka bergelar menteri di masa Tan Sri Mahyudin dan Datuk Seri Ismail Sabri menjadi PM dan Presiden dan Timbalan Presiden, mereka tidak memegang sebarang jawatan dalam kerajaan. Mereka langsung tidak hormat kepada Datuk Seri Dr. Presiden mereka sendiri. Mereka juga tidak mempedulikan keputusan yang dibuat oleh MKT. Jadi kini mereka perlu membayar harga yang mahal di atas sikap dan tindakan mereka dulu. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.